Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 21 Mei 2020 bersama saya Kaizarif Afindi. Berita utama, Kota Semarahan telah diisytiharkan sebagai zon hijau setelah tiada kes COVID-19 dilaporkan di bahagian berkenaan dalam tempoh 14 hari. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata manakala terdapat 35 daerah di seluruh negeri turut berstatus hijau dan 5 daerah berstatus kuning setakat ini. Pada hari ini saya dengan sukacitanya mengumumkan bahagian Semarahan telah bertukar status daripada kuning kepada hijau. Ini kerana pada tempoh 14 hari yang lepas tidak ada kes positif di bahagian tersebut. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching pada Rabu, beliau menambah Sarawak terus mencatatkan sifar kes positif COVID-19. Bagaimanapun jelasnya, rakyat Sarawak perlu terus mematuhi peraturan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Sekali lagi, Sarawak mencatatkan tidak ada kes positif. So dengan itu jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak kekal seramai 544 kes. Bagaimanapun saya ingin mengingatkan orang Sarawak, walaupun beberapa hari ini dah berturut-turut tidak ada kes positif, kita terus berjaga-jaga. Laporan seterusnya mengenai projek transformasi luar bandar RTP. Di Dun Semop, pelaksanaan projek RTP turut terkesan susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lepas. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Abdul Wahab Saidul berkata, keadaan serupa juga terjadi di kawasan-kawasan lain seluruh negeri Sarawak. Namun katanya kelonggaran yang diberikan pada masa ini membolehkan agensi kerajaan dan juga agensi pelaksana melakukan tinjauan di tapak projek untuk dilaksanakan dengan segera. Isu COVID ini telah mengganggu jadual pelaksanaan banyak projek RTP, bukan hanya di kawasan saya juga, tapi juga di seluruh negeri Sarawak, melibatkan wakil-wakil rakyat yang lain juga. Tapi alhamdulillah sejak seminggu ini saya rasa dengan kelonggaran PKP ini di mana agensi-agensi kerajaan seperti JKR, DID dan di Pejabat Residen telah menghantar pegawai-pegawai mereka untuk melihat tapak projek di mana saya harap projek RTP ini dapat dilaksanakan dengan segera. Terdahulu, Adun Semop tersebut telah menyampaikan sumbangan PKP COVID-19 fasa ketiga sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang melibatkan 2,772 penerima daripada 23 kampung di seluruh Dun Semop. Berikut pula mengenai skim kredit Mikro Sarawak SKMS. SKMS yang telah dibuka permohonan pada 1 April lepas mendapat sambutan menggalakkan dengan lebih 400 permohonan sudah diterima dari usahawan kecil dan sederhana. Menteri Muda Pembangunan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Muhammad Naruddin Majais berkata, permohonan tersebut membabitkan jumlah keseluruhan sebanyak 15 juta ringgit. Permohonan diterima setiap hari. Bermula daripada 2 minggu lepas, selepas maklumat Ketua Menteri mengumumkan skim Sayangku Sarawak, termasuk bantuan pinjaman skim mikro ini untuk usahawan kecil, penjajah yang bekerja di kopi shop, yang bekerja sendiri dan sebagainya. Jadi kita telah menerima sambutan yang sangat hangat. Jadi 450 lebih permohonan dengan nilai 15 juta. Bercakap ketika ditemui media semasa program Agihan Bubur Lambuk pada Rabu, beliau menambah sektor perniagaan di Sarawak juga sedang bergerak naik selepas kerajaan memberi kelulusan untuk beroperasi semula pada 12 Mei lepas. Jadi saya percaya business picking up dan bahkan mana-mana mereka yang kerja sendiri, mereka sedang memulakan bisnes perniagaan mereka kecil-kecilan. Mana-mana mereka yang bekerja di
disuruh tinggal ke rumah, mereka balik bekerja sekarang. Jadi mereka bagi saya the supply chain perniagaan ni sudah bergerak. Seperti transport, pembekalan, packaging, promotion dan sebagainya sedang bergerak. Di Bintulu pula, sebanyak 495 buah kotak kuih sumbangsih raya gawai diagihkan kepada 19 buah agensi Barisan Hadapan di bahagian berkenaan yang bertungkus lumus mengawal penularan wabak pandemik COVID-19. Residen bahagian Bintulu, Jack Aman Luat berkata, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Bintulu telah diberikan mandat untuk membantu di dalam pengagihan kuih tersebut kepada petugas Barisan Hadapan COVID-19 di bahagian Bintulu. Jadi kita amat berterima kasih kepada semua permainan kita yang telah bekerja sebegitu gigih dengan penuh komitmen, dan saya percaya bahawa sumbangan ini mungkin kalau kita tidak realisasikan, if we want to put it on appreciation, kita akan memberikan mungkin this is just a small token untuk mereka, sumbangan mereka adalah mereka. Sementara beliau menambah, semua ketua masyarakat dan ketua kaum dan pemimpin persatuan di peringkat daerah membuat hebahan berhubung dengan larangan kunjung-mengunjung semasa perayaan Aidilfitri dan Gawai. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri SDMC pada 18 Mei yang lalu telah memutuskan bahawa dilarang untuk kunjung-mengunjung sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Gawai Dayak 2020. Berita selanjutnya, pihak Hospital Bau beroperasi mengikut prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dengan mempraktikkan amalan norma baharu. Pengarah Hospital Bau Dr. Jasmani Liboh berkata, pihak Hospital Bau turut menghadkan jumlah bilangan pesakit kepada 90 orang sahaja pada satu-satu masa. Ini kerana jelasnya kesesakan di Hospital Bau sering berlaku terutamanya pada waktu puncak. Kesesakan Jabatan Pesakit Luar Hospital Bau selalu berlaku terutamanya pada waktu puncak, iaitu seawal pukul 6 pagi, di mana kehadiran pesakit pada waktu pagi adalah seramai 160 sehingga 200 pesakit dalam satu pagi lah. Jadi Jabatan Pesakit Luar beroperasi dari pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang setiap hari, iaitu hari Isnin sampai hari Jumaat. Jadi pertama sekalinya saya ingin memaklumkan juga bahawa Hospital Bau meneruskan operasi semasa PKPB dengan mengikut norma baru, iaitu kita mengamalkan penjarakan sosial. Bercakap ketika ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak, Dr. Jasmani menyeru agar pesakit mengatur masa untuk mendapatkan rawatan bagi mengelakkan kesesakan. Dengan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk menasihatkan kepada semua pesakit agar tidak semua datang pada waktu pagi, tetapi pesakit juga boleh datang pada waktu tengah hari dan waktu petang untuk mendapatkan rawatan. Ya, sebab kami juga menyediakan perkhidmatan daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Sekian bersama saya, Karzarif Afindi dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan panduan kekal hidrat di bulan Ramadan walaupun berpuasa. Salam UKAS.